Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Hore! Ini yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kalau benar berlaku, memang terbaik. Daripada sistem guruonline.my. Ini memang mengejutkan. Kamu gembira tak? Gaji minimum akan dinaikkan guna kaedah pelaksanaan baru. Saya baca tajuk ini, saya naik teruja. Saya teruja, baguslah kalau gaji minimum dinaikkan dan dengan menggunakan kaedah pelaksanaan yang baru. Sedang hangat diperkatakan sekarang ini oleh orang ramai mengenai isu semasa taraf kehidupan yang kini sedang menjadi semakin runcing. Di mana seluruh rakyat Malaysia memang terasa sangat dengan keadaan di mana ekonomi semakin okey sekarang ini, tapi faktor harga naik yang tidak dapat dikawal, ada something yang memanglah ada yang boleh dikawal, ada yang tak boleh dikawal, tapi inflasi pun ada. Jadi rakyat memerlukan bantuan, terutamanya kenaikan gaji. Seperti yang kita maklum bahawa taraf kehidupan pada hari ini semakin meningkat, ekoran kekangan ekonomi serta faktor lain yang menjadikan kehidupan sukar bagi setengah rakyat Malaysia. Menteri Sumber Manusia V.C. Bang Kumar telah menyatakan bahawa satu pendekatan baru akan dibangun untuk melaksanakan gaji minimum yang boleh memastikan kesejahteraan setiap pekerja di negara ini terjamin. Beliau menyifatkan gaji minimum yang sebanyak 1,500 sekarang ini masih agak rendah dan menyatakan bahawa majikan perlu memastikan gaji yang diterima pekerja setimpal dengan kemahiran dan pengetahuan mereka. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apa pendapat anda? Pendapat saya, ya perlu. Tapi walaupun kita teruja mau sangat ada gaji minimum 1,500 ini, kena fikir juga bagaimana dengan majikan yang tak besar mana bisnes dia. Contoh restoran kecil-kecilan. Jadi contoh kedai-kedai kecil, dengan kata lain industri kecil dan sederhana lah. Macam mana nak bayar gaji lebih daripada 1,500? Jadi bukan semua benda boleh dibuat serta-merta, tapi mesti ada satu cara sistem dengan satu cara pelaksanaan yang baru. Seperti kata V.C. Maklumat itu betul. Mesti ada satu sistem pelaksanaan yang baru yang mana majikan pun terbela, pekerja pun terbela dengan adil, dengan adil. Tapi sebelum itu, berapakah gaji yang kamu rasa sesuai untuk Malaysia? Ada kawan saya bilang gaji minimum sekarang ini di Malaysia yang paling sesuai adalah RM3,000. Wow. Gaji minimum di Malaysia, dia kata yang paling sesuai adalah RM3,000. Saya fikir kenyataan itu sesuai untuk di KL. Gaji minimum RM3,000. Tapi untuk di kampung-kampung, di pelosok kampung, di separa bandar, di tepi bandar, saya rasa untuk RM3,000 itu masih tak masuk akal lah. Tak masuk akal untuk seorang majikan mampu memberikan gaji RM3,000. Tak masuk akal. Jadi okey juga kalau RM3,000, tapi perlu ada pelaksanaan yang sesuai lah. Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Isu tentang tumbang-menombang konspirasi menjatuhkan kerajaan hanya akan dapat dihentikan jika ini berlaku, iaitu dengan menang banyak kerusi pada pilihan raya negeri yang akan datang ini. Kalau kerajaan
pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, boleh menang pilihan raya negeri dengan banyak kerusi, saya fikir ini semua akan diberikan titik nokta. Semua orang akan bisu, dah tak berani nak kata apa lagi, dah kedapatan mereka tak diterima, dah kedapatan mereka ditolak, kantoi tidak ada sokongan daripada rakyat, nak bising-bising apa lagi. Kedudukan kerajaan perpaduan ini tetap kukuh. Walaupun kononnya ada konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan berdasarkan jumlah kerusi ahli parlimen kerajaan yang kini melebihi majoriti muda di Dewan Rakyat. Walau bagaimanapun, seorang penganalisis politik yang terkenal di Malaysia memberikan amaran kepada kerajaan perpaduan perlu mengukuhkan kedudukannya dengan memenangi lebih banyak kerusi pada pilihan raya negeri PRN di 6 negeri yang akan diadakan seawal Julai ini. Ada 2 bulan lagi. Penganalisis politik daripada Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara NASR, iaitu Dr. Azmi Hassan, berpandangan konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan akan mati dengan sendirinya jika keputusan pilihan raya negeri menyaksikan kerjasama Barisan Nasional BN dengan Pakatan Harapan PH menjadi di 3 negeri yang dikuasai oleh PH dan 3 negeri pembangkang. Katanya, jika pengundi memberikan kemenangan kepada BNPH pada PRN nanti, terutama di 3 negeri Melayu, bermakna orang Melayu sudah bersedia dengan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan sendirinya, ini akan mematikan konspirasi. Maka 15 ahli Parlimen UMNO yang didakwa dalam konspirasi ini berani meletak jawatan mereka tidak akan berbuat demikian. Kerana Perikatan Nasional sudah tewas dan BNPH kini lebih kuat berbanding Kerjasama Bersatu dan PAS, katanya kepada BH. Beliau mengulas kedudukan kerajaan pada ketika ini selepas Perdana Menteri tidak menolak, ya memang wujudnya konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Pada semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan konspirasi itu sebagai tidak berasas dan meminta semua pihak supaya tidak melayan pihak yang ingin berkomplot menjatuhkan kerajaan. Beliau menegaskan gabungan 4 parti politik utama Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Gabungan Parti Sarawak atau GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS adalah cukup kuat dan berupaya untuk menangkis komplot yang kononnya untuk menjatuhkan kerajaan selain sudah menyatakan komitmen untuk mempertahankan kerajaan perpaduan. Azmi menjelaskan konspirasi yang berlegar kini kerana kedudukan BN itu sendiri kini dikatakan terbagi kepada 2 kumpulan, yang mana hampir separuh menyokong Perikatan Nasional dan selebihnya menyokong Anwar Ibrahim. Katanya faktor kedua wujudnya konspirasi kesan gelombang hijau pada pilihan raya umum ke-15 yang masih dirasai. 2 faktor yang dikaitkan ini dikatakan ada ura-ura mereka dalam BN terutamanya UMNO kini menyokong PN dan sanggup dan berani untuk melompat parti dengan meletak jawatan sebagai ahli parlimen dan keluar parti. Apabila ini berlaku, katanya mereka akan hilang kerusi mereka dan mereka percaya dengan adanya faktor gelombang hijau ini mereka akan menang semula apabila bertanding kembali. Ingat, UMNO pernah silap tentang perkara ini. UMNO betul-betul pernah silap tentang perkara ini apabila mereka yakin boleh menang besar, boleh menang dan membentuk kerajaan pada PRU 15. Akhirnya itu memakan diri dengan hanya mereka menang 30 kerusi paling teruk dalam sejarah. Jadi, kalau mau cuba sekali lagi, tak apa, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau saya janganlah buat malu je, okey? Tuan-tuan dan puan-puan, katanya apabila ini berlaku mereka akan hilang kerusi dan mereka terpaksa untuk pilihan raya kecil. Lepas itu mereka yakin boleh menang, tapi saya tak belum tentu. Azmi tidak menolak kemungkinan jika 15 ahli Parlimen BN meletak jawatan, kedudukan kerajaan perpaduan masih kukuh. Namun hakikatnya akan mewujudkan teori dominan membabitkan golong sokongan daripada GPS dan GRS.
paling saya yakin GPS tak akan bergabung lah. GPS dan JRS boleh menukar arah menyokong PN, atau mereka juga boleh tidak menyokong mana-mana gabungan parti. Ini konspirasi yang sedang bertiup kencang kerana faktor dalaman BN dan faktor gelombang hijau itu sendiri, katanya. Tambahnya, pada masa yang sama, akta berkaitan lompat parti tidak menegah mana-mana ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang meletak jawatan untuk bertanding semula dalam mana-mana pilihan raya. Katanya, perkara ini tidak boleh bertanding semula sudah dihapuskan dengan adanya akta lompat parti ini, menyebabkan ahli parlimen berani untuk hilang kerusi mereka dan bertanding semula, katanya lagi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.